Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Kepala UIF UMSU Bapak Dr. Arwin, yang saya hormati juga moderator bagi perbincangan saya pada pagi ini, dan juga sekalian para hadirin dan hadirat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, terutama dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita dan seluruh umat Islam dalam satu penyatuan yang kukuh, insya-Allah, yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, topik saya pada pagi inilah berkenaan dengan hadis-hadis yang bersangkutan dengan bulan Ramadan ataupun bilangan bulan dalam bulan bilangan hari dalam bulan Ramadan. Jadi izinkan saya untuk share skrinnya, slides yang saya telah siapkan. Bismillah. Jadi tajuk yang telah diberikan kepada saya untuk saya bentangkan ialah Ramadan Rasulullah SAW mengikut hadis ru'yat. Ya. Apa yang saya akan bentangkan di sini ialah bilangan bulan Ramadan yang disambut di Rasulullah SAW, dan seterusnya apa yang masyhur yang kita tahu bahawasanya Rasulullah SAW berpuasa 29 hari pada bulan Ramadan, lebih daripada 30 hari. Adakah itu benar dan bagaimana kajiannya? Itu saya akan kongsi sama dengan para hadirin dan hadirat sekalian pada pagi ini, insya-Allah. Sebelum itu, kita perlu go back a little, kita lihat kepada sejarah orang-orang Arab, bagaimana keadaan mereka sebelum kedatangan Islam, sebelum Rasulullah SAW lahir, dan ketika Rasulullah SAW lahir tersebut, bagaimana aktiviti mereka tersebut. Nah, orang-orang Arab ini, mereka ada aktiviti tahunan, dan aktiviti tahunan mereka ini terkisar dan berputar di sekeliling perniagaan, jual beli, dan pasar-pasar yang dibangunkan untuk perniagaan tersebut. Dan pasar-pasar ini mereka bangunkan mengikut kepada musim. Musim, 4 musim yang ada, dan juga tempat yang dipilih tersebut bergantung kepada tiupan angin. Maka dalam sejarah menyatakan bahawasanya pada bulan Disember dan Januari, ketika musim sejuk, banyak pasar-pasar besar dibangunkan di negara Yaman sekarang ini dan Oman, di kawasan pesisiran di selatan semenanjung tanah Arab tersebut. Kenapa sedemikian? Kerana tiupan angin yang ada membawa kapal-kapal daripada sebelah timur, iaitu daripada India, daripada Ceylon, daripada kawasan Asia kita ini, menuju ke kawasan Timur Tengah dengan membawa barang-barang dagangan yang boleh mereka maknanya jual beli di situ. Jadi pasar-pasar besar itu dibangunkan di sana. Kemudian pada bulan panas Jun dan Julai, ketika tiupan angin daripada lautan Mediterranean itu tiup daripada sebelah barat, dia membawa sekali kapal-kapal dagangan yang berlabuh di kawasan pesisiran negara Syam ataupun kawasan Syam yang sekarang ini Israel, Palestin, Lebanon dan juga Syria. Jadi dibangunkan pasar-pasar besar di situ untuk mengambil manfaat daripada perniagaan barang-barang yang dibawa daripada sana. Jadi ini dua pasar besar, satu di utara, satu di selatan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan mengingatkan orang-orang Quraisy berkenaan dengan iman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan dua pasar ini. Allah Subhanahu Wa Taala berikan mereka nikmat sehingga mereka itu, dan juga orang-orang Arab secara umumnya, hidup dengan makmur. Surah Quraisy kita tahu, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy tersebut, kebiasaannya ialah apa? Rihlatash syita'i was-shaif, iaitu mereka berlayar pada musim sejuk. Di sebelah mana? Di sebelah selatan, di Yaman dan Oman. Dan Saif ketika musim panas tersebut, mereka berlayar dan mereka
berniaga di sebelah utara di kawasan Syam, Gaza dan juga Syam. Tetapi jarang diperkatakan tentang antara dua musim ini. Musim bunga dan juga musim luruh. Musim bunga pada Februari dan Mac, musim luruh pada September dan Oktober. Pasti ada aktiviti yang berlaku. Tidaklah maknanya setakat hanya dua pasar ni saja yang orang Arab dan seluruh orang-orang Badui Arab di tanah Arab tersebut berniaga. Maka sejarah mencatatkan bahawasanya pada bulan Februari dan Mac, iaitu pada musim bunga, pasar-pasar besar dibangunkan di Hijaz. Yang mana kita tahu ada pasar Ukaz di Taif, pasar Zul Majaz di Arafah dan juga pasar Majannah di luar kota Mekah. Jadi kita juga tahu bahawasanya pasar-pasar ini, Ukaz, Zul Majaz dan Majannah ini, mereka mengambil peluang dengan kedatangan orang-orang Arab ke kota Mekah. Mereka datang ke kota Mekah pada bulan Februari Mac ini untuk apa? Untuk ibadah haji mereka. Jadi mereka bila sampai ke sana, haji ini bukan setakat aktiviti keagamaan untuk orang-orang Arab ketika dahulu, tetapi ia juga adalah aktiviti perniagaan di mana mereka boleh bawa barang mereka daripada produk mereka daripada kampung mereka dan sebagainya, dan berjual beli dengan orang-orang Arab lain, dan mereka juga bertemu di situ. Maka haji pada bulan Februari dan Mac ini merupakan aktiviti keagamaan yang mana mereka mewarisi turun-temurun daripada datuk mereka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dan mereka juga jadikan haji ini juga sebagai tempat untuk mereka berniaga, aktiviti ekonomi mereka, dan juga yang ketiga sebagai pertemuan tahunan mereka untuk bertukar-tukar pandangan dan juga bertukar-tukar berita. Jadi mereka akan datang dan wakil daripada mereka tersebut itu akan pulang ke kawasan-kawasan mereka, kampung mereka dan tempat penginapan mereka dan berkongsi apa yang berlaku. Jadi ini sebagai satu pengkhabaran kepada seluruh orang-orang Arab di semenanjung tanah Arab ini sebagai satu alat komunikasi mereka, iaitu di musim haji, dan berlaku pada musim bunga. Dan mereka pilih musim bunga ini sebagai haji ini. Kenapa mereka pilih musim bunga sebagai haji? Kerana pertama, tidak begitu sejuk. Sebab kita tahu bulan Disember sejuk dan tidak begitu panas. Bulan Jun, Julai panas. Jadi pertengahan kat situ. Jadi antara sejuk dan juga panas. Jadi maknanya mereka berlayar di padang pasir tersebut tidaklah begitu rasa penat, dan juga pasar yang dibangunkan juga tidak begitu maknanya memenatkan mereka kerana cuaca itu tidak begitu panas. Nah, persoalannya ialah kenapa mereka tidak lakukan atau buat ibadat haji ini pada bulan ataupun musim luruh, iaitu pada musim autumn, September dan Oktober. Kenapa Februari, Mac? Sebab September dan Oktober juga di antara musim panas dan juga musim sejuk. Tidak, masa musim panas sudah ke belakang, tapi musim sejuk tu belum lagi mula. Jadi cuacanya okey juga. Jawapannya ialah ada dua. Pertamanya ialah bulan-bulan musim luruh ini, iaitu September dan Oktober, ia lebih panas daripada sejuk. Kenapa? Kerana saki-baki musim panas itu masih berkekalan, masih ada. Jadi masih panas. Dan sejuk tu belum mendatang. Jadi macam kita ada makanan, kita belum betul dapat sejukkan dia. Dia dah mula sejuk tapi masih rasa kehangatannya. Jadi dia lebih hangat daripada musim bunga pada Februari dan Mac. Musim Februari dan Mac ini sejuknya masih ada tapi belum cukup panas. Jadi sejuknya berkurangan sebelum panas tu mendatang. Jadi cuacanya lebih baik lagi. Macam seperti kita keluarkan sesuatu daripada peti ais kita yang sejuk, dan dia tu makin kurang sejuknya tapi dia tidak panas lagi. Jadi keadaan iklim pada musim Februari dan Mac ini, musim bunga, lebih baik dan lebih tenang, lebih nyaman daripada musim luruh September dan Oktober. Ini sebab pertama. Sebab kedua, kenapa orang Arab pilih Februari dan Mac sebagai musim haji bukan pada September dan Oktober? Kerana mereka letakkan haji ini pada bulan yang terakhir dalam tahun mereka, yang kekal diwarisi oleh umat Islam sampai sekarang. Muharram hingga Zulhijjah. Kerana itu dinamakan Zulhijjah, iaitu yang mempunyai haji. Zulhijjah.
Lepas Zulhijjah tersebut, bulan yang ke-12, mereka mulakan tahun baru mereka pada bulan Muharram. Nah, orang-orang Arab ini mereka saudara dengan orang-orang Yahudi. Mereka datang daripada sumber yang satu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adik-beradik. Dan juga orang Yahudi dan orang Arab ini mereka berjiran. Maka sejarah mencatatkan bahawasanya orang-orang Arab ini mempelajari daripada orang-orang Yahudi tentang sistem kalender. Maka mereka juga pada asalnya mereka menggunakan kalender Qamari, iaitu lunar kalender, yang mana orang-orang Yahudi telah gunakan sebelum itu. Dan mereka juga memulakan bulan mereka, awal bulan mereka dengan Ru'yatul Hilal, orang-orang Arab. Kenapa mereka mulakan dengan Ru'yatul Hilal? Kerana sejarah mencatatkan bahawasanya orang-orang Yahudi juga memulakan bulan mereka dengan Ru'yatul Hilal. Dan amalan Ru'yatul Hilal ini mereka ambil daripada, orang Yahudi ini ambil daripada zaman pada tamadun Babylon, yang mana mereka itu ditawan sebagai hamba lebih kurang 50 tahun di Babylon, kemudian dilepaskan. Dan orang-orang Babylon ini, kita tahu tamadun Babylon merupakan tamadun yang pertama yang menentukan awal bulan mereka dengan Ru'yatul Hilal, dan biasanya berlaku selepas 24 jam selepas ijtima'. Jadi amalan Babylon ini diambil oleh Yahudi, kemudian dikongsi sama dengan orang Arab. Jadi orang Arab dengan orang Yahudi ini mereka berkongsi kalender yang sama. Mereka mulakan mereka mulakan tahun mereka tersebut sama masa dengan orang Yahudi. Nah, orang Yahudi mereka memulakan tahun mereka pada musim bunga, iaitu pada bulan Mac, yang mana kita tahu berlakunya equinox. Dan equinox kita semua tahu bahawasanya ia adalah waktu di mana malam dan siang itu hampir sama dan berlaku pada 21 dan 22 Mac. Jadi itu merupakan titik dan tarikh penting bagi tamadun-tamadun silam untuk memulakan tahun mereka. Jadi mereka mulakan dengan pada bulan Mac. Bulan Mac ataupun April. Dan mereka ada satu perayaan dinamakan sebagai Passover, yang mana mereka itu berpuasa pada hari tersebut. Dan mereka berpuasa kerana apa? Kerana mengikut hadis Rasulullah SAW, kata orang Yahudi pada Rasulullah SAW, Rasulullah tanya, kenapa kamu berpuasa pada hari ini? Mereka kata, kami ini berpuasa kerana kami nak meraihkan, bergembira dengan Allah SWT menyelamatkan Nabi kami, iaitu Nabi Musa AS daripada Fir'aun, semberang Laut Merah tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda bahawasanya kami ini lebih berhak ke atas Nabi Musa AS daripada kamu. Maka Rasulullah SAW perintahkan orang umat Islam untuk berpuasa, wajib berpuasa pada hari tersebut. Ini berlaku pada tahun 1 Hijrah. Dan hari itu kita kenali sebagai hari 10 Muharram. 10 Muharram. Sebelum Allah gantikan puasa wajib 10 Muharram ini atau puasa Ashura ini kepada bulan Ramadan pada tahun yang kedua Hijrah. Jadi orang Arab mereka itu berpuasa pada 10 Muharram, dan ada riwayat mengatakan bahawasanya orang Arab dah mula berpuasa pada 10 Muharram sebelum Rasulullah SAW tiba di Mekah lagi, tiba di Madinah lagi. Jadi bermaksud apa? Muharram, awal tahun bagi orang Arab, adalah sama waktunya dengan awal tahun bagi kalender orang Yahudi. Jadi kerana itu 10 Muharram jatuh sama pada Passover pada tahun Rasulullah SAW tiba di Madinah. Jadi kerana itu mereka adakan haji pada bulan Mac atau Februari dan Mac, sejurus sebelum tahun baru mereka. Dan mereka terima perintah dan jadikan 3 bulan ini sebagai haram berperang, Zulqaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Jadi itu sebab yang kedua mengapa orang-orang Arab mereka pada waktu tersebut mengadakan musim haji pada bulan Februari dan Mac. Dan mereka kekalkan sedemikian. Kenapa? Kerana mereka nak mengambil peluang kepada perniagaan-perniagaan besar yang berlaku pada waktu-waktu tertentu, musim-musim tertentu dalam satu tahun yang di Timur Tengah itu. Jadi pada bulan September dan Oktober, iaitu musim luruh, pasar-pasar besar diadakan di Teluk Parsi pula. Jadi di sini saya tunjukkan gambarnya di sini.
kalau kita lihat di sini, pada bulan Julai atau Jun Julai, pasar tu berada di kawasan utara, kerana kapal banyak berlabuh di situ. Dan kemudian pada bulan Disember di kawasan selatan, dan Mac di pertengahan, begitu juga September di pertengahan. Maka perniagaan-perniagaan ini, kalau mereka nak buat perniagaan, mereka nak jual daripada kawasan Eropah sebagai contoh, atau utara Afrika nak bawa barang-barang dagangan mereka untuk dijual di India, mereka akan melalui dua jalan, sama ada jalan di sebelah barat darat ataupun jalan di sebelah timur melalui jalan laut di sini. Tapi peniaga-peniaga lebih gemar untuk menggunakan jalan darat daripada jalan laut di sini. Kenapa? Sebab jalan laut di sini, lautnya hanya sedikit, dan kemudian dia agak berpusing situ sebab kita ada di sini Ras Khaimah di sini, dan terdedah dengan lanun, aktiviti lanun kat situ. Jadi agak kurang sesuai. Dan peniaga-peniaga lebih suka untuk menghantar barang-barang dagangan mereka melalui jalan darat di sebelah barat di sini. Maka kerana itu, kita lihat antara hikmah Allah SWT pilih Mekah dan Madinah di kawasan di sini. Ia merupakan di pertengahan, nexus di antara dua tamadun, sebelah barat dan sebelah timur, yang mana dihubungkan dengan perjalanan yang dibawa oleh orang-orang Quraisy dan juga orang-orang yang berada di kawasan di sini, barang-barang dagangan mereka daripada utara ke selatan dan selatan ke utara. Dan pertengahan tersebut mereka jadikan sebagai apa? Sebagai musim haji, yang mana orang Arab semua datang. Maka orang-orang Quraisy ini Allah SWT limpahkan nikmat yang begitu banyak. Kabilah Arab yang terkuat dan terkaya di semenanjung tanah Arab ketika tersebut. Jadi ini pasar, ini aktiviti setahun, tahunan bagi orang-orang Arab. Mereka berputar di situ perjalanan mereka. Maka mereka kekalkan pasar-pasar ini pada musim-musim tersebut. Kerana apa? Kerana nak mengambil manfaat daripada 4 musim yang berlaku sahaban tahun. Tapi untuk itu mereka perlu adjust kalender mereka. Jadi kalender, lunar kalender mereka tersebut, seperti mana tamadun-tamadun yang lain, yang mana lunar kalender kita tahu dia tidak ikut kepada musim macam kalender kita, kalender Islam kita ni, purely lunar kalender, dia akan bergerak. Maka mereka perlu fixkan kalender mereka tersebut agar bertepatan dengan 4 musim. Maka apa yang mereka lakukan ialah seperti mana yang dilakukan oleh tamadun yang lain, seperti tamadun Cina sebagai contoh. Mereka gunakan sistem lunisolar calendar. Maka mereka tukar. Mereka gunakan lunisolar calendar dan mengikut Al-Biruni, Abu Rayhan Al-Biruni, seorang ulama yakni pakar dalam banyak ilmu, dalam kitabnya Al-Athar Al-Baqiyah muka surat 16, dalam kitab tersebut beliau menulis bahawasanya orang Arab, ikut kajiannya, orang Arab mula menggunakan sistem kalender lunisolar ini kira-kira 200 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW. Jadi mereka dah mula gunakan ini kalender lunisolar agar Zulhijjah itu, Muharram tersebut itu kekal pada musim bunga, pada bulan Mac. Jadi kemudian awal tahun selepas itu tidak bergerak. Jadi untuk sedemikian mereka perlu tambah bulan yang ke-13. Setiap 3 tahun mereka tambah bulan yang ke-13, kerana perbezaan di antara setahun solar dengan setahun lunar adalah 11 hari. Kalau 3 tahun 33 hari, maka bersamaan dengan 1 bulan mereka tambah bulan yang ke-13. Yang dilakukan oleh tamadun-tamadun yang lain yang mana kita semua tahu. Jadi kalender lunisolar ini terus digunakan oleh masyarakat Arab, dan susunan bulannya adalah seperti berikut. Muharram selalu berlaku pada sekitar bulan April, dan kemudian Ramadan berlaku pada bulan Disember, dan Zulhijjah pada bulan Mac. Jadi saya sebut di sini, kalau kita lihat subhanallah, bulan Syawal ini kita akan bahaskan dengan lebih teliti nanti bila kita nak kaji berkenaan dengan bilangan hari dalam Ramadan Rasulullah SAW. Tapi kita perlu ingat bahawasanya dia daripada April sampai kepada Mac. Rasulullah SAW hijrah pada bulan Rabiul Awal.
Dan bulan Rabiul Awal ini jatuh pada bulan Jun. Kalau ikut kepada perkiraan formula, dia akan kata bulan September. Kerana apa? Kerana formula itu dia mengambil kira lunar calendar, khusus lunar calendar. Dan dia tidak bertepatan dengan apa yang diamalkan oleh orang Arab. Orang Arab gunakan lunisolar calendar. Kerana itu perkiraan bagi tarikh-tarikh Islam yang mana mengikut formula ditukar daripada tarikh Islam kepada tarikh sivil, mengikut formula tersebut untuk semua tarikh yang berlaku ketika Rasulullah SAW hidup walaupun di Madinah, pertukaran tersebut tidak tepat. Tidak tepat kerana tidak mengambil kira sistem masyarakat Arab yang menggunakan kaedah lunisolar calendar, bukan solar calendar. Jadi Rasulullah SAW hijrah pada bulan Jun dan Allah SWT perintahkan Rasulullah SAW keluar pada bulan Mei dan kemudian sampai pada akhir Mei sebagai contoh ataupun awal Jun sebagai contoh dan sampai kepada Madinah pada 12 Rabiul Awal atau 10 Rabiul Awal pada bulan Jun juga. Dan ini ada hikmah kerana ia adalah bulan yang panas, malam yang pendek, siang yang panjang. Maka perjalanan tersebut itu boleh lakukan lama pada waktu siang. Ini pertama. Kedua, ketika bulan Jun ini tidak ada aktiviti, bulan haji dah habis dan dia panas, maka orang Arab tak suka keluar jalan jauh. Maka ia memberi peluang yang lebih baik kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah. Tidak dikejar dengan jauh oleh orang-orang Quraisy ketika tersebut. Jadi ini ada sebabnya. Dan begitu juga Rasulullah SAW bila sampai di Madinah pada bulan Jun, ketika itu panas, maka kita tahu sejarah mencatatkan bahawasanya orang-orang Arab Madinah, kaum Ansar dan Muhajirun, mereka itu keluar pada waktu pagi dan cuba intai tengok ada tak Rasulullah SAW sampai. Tiap-tiap pagi mereka lakukan demikian. Tapi sampai kepada hampir tak sampai tengah hari, sampai pertengahan pagi mereka pulang sebab keadaan dah panas sangat. Dan ini hanya berlaku pada bulan Jun. Kalau pada bulan September, Oktober, November, mereka boleh sampai tengah hari pun boleh. Sebab apa? Tidak begitu panas. Jadi itu semua bukti bahawasanya memang berlaku ketika tersebutlah mengikut kepada aturan ini. Baik. Selepas Rasulullah SAW hijrah di Madinah, kalender lunisolar orang Arab ni terus digunakan oleh umat Islam. Rasulullah SAW tidak ada satu nas Al-Quran dan tidak ada satu hadis pun daripada Rasulullah SAW yang menunjukkan bahawasanya Rasulullah SAW sejurus tibanya di Madinah, Rasulullah perintahkan agar ditukar kalender lunisolar orang Arab kepada kalender lunar atau qamari umat Islam seperti yang kita gunakan sekarang. Tidak ada sedemikian. Apa yang ada ialah hanya arahan hadis yang banyak, sama ada Sahih Bukhari, Muslim dan banyaklah perawi hadis yang lain tersebut. Saya kumpulkan ada lebih kurang 26 jenis hadis yang diriwayatkan oleh 13 para sahabat yang berbeza berkenaan dengan ru'yah hilal ini. Dan arahan ru'yah ini kalau kita kaji semua hadis-hadis tersebut hanya terhad kepada bulan Ramadan dan Syawal. Erti kata lain, tidak ada perintah daripada Rasulullah SAW, tidak ada perintah daripada Rasulullah SAW untuk meru'yah pada setiap bulan. Siapa yang nak ru'yah setiap bulan, dipersilakan, seperti mana tradisi orang-orang Arab dahulu. Tetapi untuk agama kita, ru'yah yang ada dalam hadis tersebut itu, yang Rasulullah perintahkan hanya pada 2 bulan penting ini. Ramadan dan Syawal. Ramadan untuk mula puasa dan juga Syawal untuk akhiri puasa. Adapun ru'yah untuk bulan Zulhijjah, itu Allah sebut dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau berkenaan dengan hilal-hilal ni semua bagaimana? Qul hiya mawaqit lin-nas. Katakanlah ia itu adalah untuk petanda waktu bagi manusia, dan khusus Allah SWT sebut wal hajj, dan untuk haji. Jadi penentuan haji juga adalah dengan hilal. Tapi bagi siapa? Bagi jemaah haji. Siapa tu jemaah haji? Mereka yang berada di Mekah. Bukanlah mereka yang berada di kawasan lain. Maka ru'yah hilal ini penting untuk mereka yang berada di Mekah. Adapun di Madinah, saya belum jumpa mana-mana hadis yang mana Rasulullah SAW perintahkan agar ru'yah hilal di Madinah untuk
Idul Adha juga. Tidak ada. Yang ada cuma Ramadan sahaja. Jadi kerana perintah ru'yah ini hanya untuk Ramadan dan juga Syawal, maka ia tidak menunjukkan kepada pembatalan kalender lunisolar. Tidak ada. Rasulullah SAW dan juga para sahabat terus menggunakan kalender lunisolar dengan tambahan 3 bulan, bulan yang ke-13 setiap 3 tahun ini, walaupun selepas Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Dan kalau kita fikir dan kita buat analisis, ia tidak ada keperluan mendadak, tidak ada keperluan penting untuk Rasulullah SAW mengubah kalender lunisolar orang Arab kepada kalender lunar khusus untuk orang Islam sahaja. Tidak ada keperluan. Kenapa tidak ada keperluan? Kerana kedua-dua ini hanya maknanya penentuan waktu. Ini pertama. Kedua, kalaulah Rasulullah SAW sampai di Madinah tu, Rasulullah kata, okey, dah tak ada lagi lunisolar kalender. Kita hanya 12 bulan saja setiap tahun dengan ru'yah hilal saja. Maka nanti kalender lunisolar dan juga kalender lunar orang Arab, kalender lunisolar orang-orang Quraisy dan musyrik dan lain semua akan berbeza dengan kalender lunar Qamariah yang digunakan oleh umat Islam. Maka mereka akan berbeza setahun, lepas tahun 11 hari, lepas 2 tahun 12-22, lepas 3 tahun 1 bulan. Maka nanti akan berlaku perbezaan di antara penentuan tarikh-tarikh di antara orang-orang Arab seluruhnya umum dan orang-orang Muslim. Sedangkan orang Islam perlu masih lagi berinteraksi, berniaga, berhubungan, buat kontrak dengan orang-orang Arab. Jadi kalau kalender itu dah berbeza, akan berlaku nanti konflik bila ini. Dan ia tidak berlaku. Buktinya ialah apa? Buktinya ialah pada tahun yang ketiga hijrah, bila Abu Sufyan melontarkan tawaran kepada umat Islam, kepada Rasulullah SAW di bumi Uhud, selepas akhirnya peperangan Uhud, kata Abu Sufyan, janji kita pada tahun hadapan untuk kita perang Badar sekali lagi, nak tebus kekalahan Badar yang dahulu. Rasulullah SAW sambut cabaran tersebut. Janji kita di Badar tahun hadapan. Dan Rasulullah SAW keluar. Itu berlaku pada musim panas tersebut. Rasulullah SAW keluar nak menuju kepada Badar. Dan orang Arab Quraisy pun tahu yang janji mereka pada bulan tersebut, dan mereka juga keluar untuk bertemu dengan tentera umat Islam. Persiapan dah dilakukan sebelumnya. Dia bukan keluar mendadak. Oh, Rasulullah keluar. Oh, ni Muhammad SAW keluar. Kita pun keluar juga. Tidak. Mereka dah buat persiapan. Jadi mereka dah tentukan tarikh pertemuan peperangan Badar yang kedua pada tahun yang keempat hijrah. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawasanya ada persefahaman, kesatuan kalender orang Arab, tidak kira mereka itu Islam ataupun bukan Islam. Jadi tidak berlaku pembatalan kalender lunisolar. Maka formula yang digunakan sekarang ini yang sampai kepada tahun 1 hijrah yang menggunakan kaedah lunar itu kurang tepat. Kerana umat Islam menggunakan kalender lunisolar. Jadi pembatalan kalender lunisolar ini hanya berlaku pada tahun 9 hijrah. Selepas pembukaan kota Mekah, selepas maknanya haji haji yang pertama yang mana bercampur maknanya umat Islam dan juga orang Islam dan bukan Islam di haji tersebut, pada tahun berikutnya, tahun yang ke-9 hijrah, maka turunlah ayat dan surah Taubah pun turun, yang mana Allah SWT mulakan surah Taubah tersebut dengan ayat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasul. Umat Islam atau Allah SWT melepaskan diri mereka. Melepaskan dirinya maknanya tak terikat lagi. Umat Islam tak terikat lagi dengan orang-orang musyrik. Maka kerana itu diharamkan orang-orang musyrik untuk melakukan haji selepas tahun yang ke-9 hijrah tersebut itu. Tapi yang menariknya, pada tahun 9 hijrah, sebelum Rasulullah SAW ini hantar ataupun baru delegasi jemaah sahabat yang nak kerjakan haji keluar daripada Madinah pada awal bulan Zulhijjah yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apabila dah keluar sampai di kawasan Zulhulaifah untuk mereka jatuhkan niat,
niat haji tersebut, turun ayat dalam surah Taubah ni, ayat 37 surah Taubah yang membatalkan kalender lunisolar tersebut. Kemudian pada tahun berikutnya, pada tahun 10 Hijrah, Rasulullah SAW mengerjakan haji beliau yang pertama selepas Rasulullah SAW hijrah di Madinah, dan dinamakan sebagai Haji Wada'. Ketika tersebut Rasulullah sampaikan khutbah hajinya di bumi Arafah, dan ketika tersebut Rasulullah menekankan tentang pembatalan kalender lunisolar. Jadi pembatalan, Allah SWT jadikan pembatalan lunisolar ini apabila umat Islam sudah merata di seluruh semenanjung tanah Arab, apabila majoriti umat orang Arab ini umat Islam, maka bila nak dibatalkan kalender lunisolar, dia tidak akan berlaku confusion, dia tidak akan berlaku kacau bilau di antara masyarakat Arab. Kenapa? Kerana semuanya akan patuh dengan perintah Allah SWT. Tapi kalau perintah untuk membatalkan lunisolar ini dilakukan awal-awal hijrah, masih ramai lagi orang Arab yang belum lagi beragama Islam, maka akan berlaku nanti perselisihan di antara dua kalender tersebut. Jadi tidak akan berlaku persahaman di antara orang Islam dan juga bukan Islam. Jadi ini hikmah pembatalan dilakukan pada penghujung hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lihat di sini, apa ayat dalam surah Taubah? Allah SWT berfirman di sini, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u 'iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya an-nasi, iaitu mengundur-undurkan bulan haram itu, adalah menambah pada kekufuran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Jadi perbuatan nasi ini ialah mereka mengundurkan. Mengundurkan apa? Mengundurkan bulan Muharram itu kepada Safar. Dan ini hanya berlaku apabila mereka tambahkan bulan yang ke-13. Jadi tahun itu sepatutnya Muharram dah jadi berlaku pada bulan Safar. Jadi itu menjadi sesuatu yang permainan mereka tersebut Allah batalkan pada tahun yang ke-9 Hijrah. Dan pada tahun 10 Hijrah Rasulullah SAW menguatkannya dengan hadisnya atau khutbahnya yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sabda baginda, inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ardh as-sanatu 12 syahra. Sesungguhnya waktu itu, zaman itu telah kembali seperti mana keadaannya ketika Allah cipta langit dan bumi. Balik pada asal. As-sanah, Rasulullah tekankan lagi, taukid. 1 tahun 12 bulan. Tak ada siapa yang boleh pertikaikan. Ini mubtada khabar direct punya. As-sana 12 syahran. Jadi dengan ini tidak ada lagi penambahan 13 bulan tersebut. Dan Rasulullah buat proklamasi tersebut ketika musim haji. Kerana apa? Kerana mengikut tradisi orang Arab. Kerana orang Arab ini mereka melantik kabilah Bani Kinanah untuk menentukan bilakah tahun yang ada 13 bulan, bilakah yang tahun yang tidak ada 13 bulan. Jadi orang yang buat proklamasi ini, pengumuman ini dinamakan sebagai Qalmasah. Dan Qalmasah ini pada setiap akhir musim haji, dia akan memberikan pengumuman kepada semua orang Arab yang berkumpul tersebut, tahun hadapan tahun biasa, ataupun tahun hadapan tahun 13 bulan. Jadi orang Arab yang berkumpul tersebut mereka tahu, oh okey, tahun depan tahun 13 bulan. Mereka pulang ke kampung-kampung mereka, mereka cakap okey, dah diumumkan tahun depan adalah tahun yang ke-13. Ada 13 bulan. Dan bulan 13 tersebut mereka tambah lepas Muharram. Lepas Zulhijjah, Muharram, kemudian Safar. Safar ada Safar 1 dan Safar 2. Tahun yang ada 13 bulan mereka tambah Safar 2. Jadi itu mereka tambah awal-awal, bukan pada penghujung tahun tersebut. Jadi proklamasi Qalmasah ini pada setiap musim haji ini telah dibatalkan
oleh Rasulullah SAW pada tahun 9 Hijrah, di mana Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali untuk umumkan kepada semua pembatalan kalender lunisolar. Dan kemudian pada tahun berikutnya, Rasulullah SAW sendiri mengambil tempat Qalmasah ini, dan Rasulullah SAW sendiri membuat pengumuman. Nah, pengumuman baginda SAW adalah dalam bentuk haji, dalam bentuk khutbah. Khutbah haji tersebut. Maka kan itu disyariatkan juga pada hari Arafah disunatkan untuk buat khutbah. Dia solat macam biasa, solat zuhur, solat asar, jamak, takdim 2 rakaat, tapi kenapa ada khutbah? Sebab Rasulullah SAW buat. Kenapa Rasulullah SAW buat? Kerana itu dah tradisi orang Arab daripada turun-temurun, mesti ada pengumuman berkenaan sesuatu yang penting pada setiap musim haji. Jadi ini amalan kita ni kekal sampai sekarang kerana amalan orang Arab dahulu. Jadi khutbah wada' baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai menggantikan tempat Qalmasah daripada Bani Kinanah yang mana mereka itu umumkan tentang kalender. Nah, apabila kita dah tahu ini semua, makanya kita lihat kepada pokok perbicaraan kita pada pagi ini berkenaan Ramadan. Berapakah banyak Ramadan yang Rasulullah SAW berpuasa? Dan bilangan hari Ramadan tersebut. Ada 2 hadis. Rasulullah tak pernah sebut, tapi 2 hadis daripada 2 sahabat berkenaan bilangan bulan yang Rasulullah SAW bertemu di Madinah dan Rasulullah SAW berpuasa, dan juga bilangan hari pada bulan-bulan Ramadan tersebut. Hadis pertama adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis kedua adalah riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini 2 hadis. Dan di antara 2 sahabat ini, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang senior. Beliau memeluk agama Islam ketika masih di Mekah. Apabila dapat melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika tu dia masih lagi dalam keadaan umur remaja dan menggembala kambing, dapat lihat mukjizat Nabi, terus memeluk agama Islam. Jadi sahabat yang dah lama Islam ni berhijrah ke Madinah. Kemudian sahabat yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, merupakan sahabat yang junior. Kenapa junior? Kerana Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya memeluk agama Islam pada tahun yang ke-7 Hijrah ataupun tahun yang ke-6, lebih kurang macam gitu, selepas peperangan Khaybar. Di luar Madinah tersebut, apabila orang Yahudi semua dah dihalau keluar. Jadi ketika tersebut Abu Hurairah datang daripada Yaman dan memeluk agama Islam. Jadi Abu Hurairah tidak bersama-sama dengan Nabi daripada awal hijrah. Bila sampai pada lebih kurang 4-5 tahun atau 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. 4 tahun bersama dengan Nabi, tapi banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kesimpulannya daripada hadis ini, bahawasanya Rasulullah SAW sambut 9 kali Ramadan di Madinah. Tahun pertama belum diwajibkan berpuasa. Tahun kedua baru diwajibkan berpuasa. Jadi tahun 2 sampai tahun 10 Rasulullah SAW 9 kali Ramadan, dan mengikut dua sahabat ini, sahabat dan Rasulullah SAW berpuasa 29 hari untuk Ramadan, lebih daripada 30 hari Ramadan. Jadi lebih banyak 29 daripada 30. Mari kita lihat kepada nas hadis tersebut. Ini riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma sumtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 akthar mimma sumna 30." Maknanya aku ni, ma ni bukan ma nafiah bagi mereka yang tahu bahasa Arab. Ini ma ni ma nafiah, aku tidak berpuasa. Tidak. Ini ma isim mausul nama dia. Alladhi sumtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang aku berpuasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah selama 29 hari. Ini lebih banyak daripada aku berpuasa dengan Nabi sebanyak 30 hari Ramadan. Dan ini hadis Rasulullah, ini hadis Abdullah bin Mas'ud kata-katanya. Hadis yang kedua riwayat Ibn Majah dan hadis ini hadis yang sahih. Perawinya saya dah cek semuanya thiqah, kecuali satu saja yang agak maknanya ada tadlis sedikit, tapi tetap maknanya boleh diterima sebagai thiqah. Kata Abu Hurairah, ma sumna, sekali lagi ma ni adalah ma isim mausul, alladhi sumna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 29 akthar mimma sumna 30.
Pada zaman Nabi, kami berpuasa 29 hari lebih daripada 30 hari. Jadi dua sahabat ini menguatkan fakta bahawasanya Rasulullah SAW dan para sahabat berpuasa 29 hari Ramadan lebih banyak daripada 30 hari Ramadan. Jadi berapa banyak? 29 berapa banyak 30? Ini tidak dinyatakan oleh mana-mana para sahabat. Cuma ada dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, karangan Al-Mubarakfuri juzuk yang ketiga muka surat 301, berkata Al-Mubarakfuri ini syarah kepada Sunan At-Tirmidzi. Dia berkata, qala Syekhul Ibn Hajar, qala ba'dul hufaz, sama sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanat, minha ramadan faqad thalathun. Dia kata Syekh Ibn Hajar, seorang ulama hadis besar, pengarang kitab Fathul Bari, kita tahu. Dia berkata bahawasanya sebagian ulama hadis, al-huffaz di sini maknanya ulama hadis peringkat hafiz yang menghafal 500,000 hadis yang ke atas. Mereka berpendapat bahawasanya Rasulullah SAW berpuasa 9 kali Ramadan. Ya betul, 9 kali Ramadan, tapi hanya 2 sahaja yang 30 hari, yang lain semua 29 hari. Daripada mana mereka dapat ini? Wallahualam. Tapi kita kalau nak pegang kepada kedudukan mereka sebagai hufaz, iaitu seorang yang banyak menghafal hadis, beratus ribu hadis, maka kita boleh pegang. Mungkin kita boleh maknanya ada credibility lah kepada pendapat inilah. Walhasil ia hanyalah pendapat mungkin silap. Okay? Maka sekarang kita lihat kepada kita buat analisa tentang Ramadan pada zaman Rasulullah SAW. Saya kumpulkan dan saya buat kajian ini sedikit, kajian yang ringkas saja. Data-data hilal zaman Rasulullah SAW, terutama untuk Ramadan dan Syawal. Ini menarik untuk mereka yang minat kepada pencerapan anak bulan dan sebagainya. Mula perkiraan daripada tahun 2 sehingga tahun 10 Hijrah, tahun 623 CE, Common Era, sehingga 631 CE, 10 tahun. Dan titik lokasinya, latitude, longitude-nya adalah di Madinah. Tak kira lah di mana-mana Madinah, tapi tetap di Madinah. Dan ditentukan, Allah SWT berikan kita satu referensi untuk kita buat perkiraan. Apa tersebut? Ialah Idul Fitri. Kenapa? Kerana Idul Fitri ini berlaku pada 10 Hijriah. Pada bulan tersebut itu berlaku gerhana separa yang boleh dilihat di Madinah. Dia sebenarnya gerhana cincin, annular eclipse, tapi dia lalu di jalurnya lalu di Yaman. Jadi maknanya orang di Madinah hanya dapat lihat separa sahaja gerhana tersebut. Dan masyhur dalam kitab-kitab hadis semua, berlaku gerhana tersebut pada 29 Syawal tahun 10 Hijrah, kerana itu adalah tarikh di pagi tersebut Rasulullah SAW tanam anaknya Ibrahim. Ibrahim mati dan wafat malam sebelumnya. Jadi Allah dah berikan referensi kita. Referensi kita ialah pada 10 Hijriah, 29 Syawal berlaku gerhana. Dan kita boleh gunakan matematik, kita dapat kira dengan tepat, ia berlaku pada 27 Januari 632 CE. Januari. Menunjukkan apa? Apa yang dia lakukan oleh orang-orang Arab dengan kalender luni solar mereka. Kita lihat di sini, Syawal adalah pada bulan Januari. Maka wafatnya anak Rasulullah SAW Ibrahim pada 28 Syawal pada Januari juga. Jadi bila kita dah dapat titik tersebut, kita boleh buat perkiraan dengan mudah, kita boleh postan, kita boleh ke belakang, maka kita tahu bahawasanya kita tolak 29 hari, 1 Syawal tersebut berlaku atau jatuh pada 30 hari bulan 12, 631 CE. 1 Syawal tersebut, hari raya. Maknanya apa? Maknanya akhir Ramadan pada 29 Disember tahun 631 CE dan wafatnya Ibrahim pada tahun 632 CE bulan Januari. Jadi bila dibuat perkiraan, dan saya ke belakang perkiraan tersebut dengan mengambil kira nasi yang berlaku, iaitu tambahan bulan yang ke-13, maka ini jadual yang saya dapat kumpulkan. Mula pada tahun 10 sebab kita ke belakang. Referensi kita pada tahun 10 Hijriah.
Jadi ijtima' bulan Syawal tersebut pada 28. Ini ikut perkiraan. Ijtima' bulan Syawal, itu kolom yang kedua, ijtima' bulan Syawal, kolom ketiga komentar. Pada 28 dari bulan 12 dan 31, tahun tersebut pengembalian kalender ke asal lunar kalender. Maknanya tidak lagi berlaku tahun nasi. Sepatutnya tahun ke-11 Hijrah, kalau tidak ada pembatalan lunisolar itu, tahun ke-11 adalah tahun nasi, iaitu tahun yang mengandungi 13 bulan. Sebab dia every 2 years dia tahun nasi. Tapi bila dah dibatalkan, maka Syawal tersebut itu ke belakang Disember, dan juga haji itu daripada bulan Mac ke belakang sampai kepada bulan Februari, dan terus bulan Januari, dan terus ke belakang. Tahun yang ke-9 ijtima' pada 8 Januari. Tahun yang ke-8 ijtima' berlaku pada 19 Januari. Tapi tahun ini sebenarnya ada 13 bulan. Maka asalnya ialah iaitu sepatutnya berlaku pada bulan 12. Syawal sepatutnya berlaku pada lebih kurang 19 Disember tahun 631. Sebab 8 Januari tahun yang ke-9 ini, kalau kita campur 12 bulan, dia lebih kurang dalam gitu je, 10, 11, 12 pada bulan 12 tahun yang sama. Tapi diundurkan 1 tahun ke belakang tersebut. Kenapa? Kerana ada 13 bulan tu. Jadi kenapa? Sebabnya pada tahun yang ke-7, apabila Syawal itu jatuh pada akhir bulan Disember, maka berlakulah proklamasi daripada Qaul Masah di musim haji pada tahun 7, bahawasanya tahun hadapan akan ada 13 bulan. Jadi kerana itu ditolak bulan Syawal daripada Disember, ditolak kepada bulan Januari. Maka mereka cuba kekalkan Syawal ini pada bulan Januari. Jadi kemudian tahun yang ke-6, 12 Januari. Kemudian tahun yang ke-5 sepatutnya dia itu di awal Januari, tetapi ditolak. Tidak, dia sepatutnya berlaku di akhir Disember, 23 Disember. Tapi ditolak kepada 23 Januari. Kenapa? Kerana pada tahun sebelumnya, pada tahun yang ke-4 Hijrah tersebut itu, Syawal berlaku pada awal Januari. Jadi kalau dibiarkan tolak 11 hari, maka nanti tahun berikutnya 627, awal Syawal berlaku pada bulan Disember, akhir Disember. Jadi mereka tolakkan agar jatuhnya bulan Syawal itu pada bulan Januari. Jadi proklamasi atau pengumuman Qaul Masah tersebut dibuat pada tahun yang ke-4. Jadi setiap pengumuman Qaul Masah itu dibuat setahun sebelum tahun nasi tersebut. Begitu juga pada tahun 13, tidak ada apa-apa proclamation yang mengatakan bahawasanya tahun tu nasi. Tapi tahun sebelumnya, tahun yang mana diwajibkan puasa Ramadan sebenarnya tahun nasi, iaitu pada 25 hari bulan Januari, yang sepatutnya Syawal itu berlaku pada akhir Disember. Kerana 11-14 Januari ini, kalau sekiranya tahun sebelumnya kita ganjakkan 11 hari bulan, maka dia itu ke belakang. Jadi maknanya dia tolak kepada ke depan. Jadi kita lihat di sini ada 3 tahun nasi. Maknanya ada 3 bulan yang ditambah. 3 bulan yang ditambah. Kerana itu kalau kita lihat perkiraan mengikut kepada formula, hijrah Rasulullah SAW dikatakan berlaku pada bulan September, tapi sebenarnya berlaku kepada bulan Jun dan September 3 bulan. Kenapa September tersebut? Kerana formula tidak mengambil kira 3 bulan yang ada pada bulan nasi ini. Jadi kan itu ditolak pada bulan September ikut formula. Baik, saya gunakan tarikh-tarikh ijtima' ini untuk menentukan awal bulan Syawal, dan kemudian sebelumnya, ijtima' sebulan sebelumnya adalah untuk bulan Ramadan. Maka data hilal untuk bulan tahun 2 Hijriah di sini, kita lihat ini tarikhnya, ini datanya, kita lihat di atas ufuk. Okey. Jadi keberangkalian awal bulan tersebut itu mungkin pada 28 atau 29. Kita tak pasti, walaupun altitude itu kosong. Tetapi kita lihat ijtima' berlaku ini pada bulan 12, Maghrib lebih kurang dalam pukul jam 5 lebih begitu di Madinah. Jadi ada lebih kurang 6 jam, hampir 6 jam. Jadi bulan tu kecil tapi sudah berada di atas ufuk selama 11 minit. Untuk Syawal pula, bulan berada di bawah ufuk pada tarikh ijtima'. Kerana apa? Kerana ijtima' berlaku selepas ghurub.
Jadi kerana itu awal bulan Hijriah atau bulan Syawal pada 27 hari bulan, maka pada tahun 2 ia boleh berlaku 30 ataupun 29 hari Ramadan. Dan kemudian pada tahun 3 Hijrah di atas ufuk agak tinggi kerana pukul 2 pagi dah ijtimak. Jadi pada ketika ghurub di Madinah, elongasi sudah 7,5 darjah dan altitude sudah hampir 4 darjat tinggi dan lama atas ufuk tu 30 minit. Jadi boleh berlaku pada 17 pada hari berikutnya ataupun mungkin tidak kelihatan pada 18 hari bulan. Ni kita tidak pasti. Jadi boleh juga maknanya keputusan Ramadan pada 3 Hijriah sama ada 30 ataupun 29 Ramadan. Kemudian kita lihat pula pada 5 Hijriah, bulan bawah ufuk. Dan untuk Syawal atas ufuk selama 22 minit. Agak baik ni, elongasi 7,5 darjat tapi altitude 2,5 agak rendah. Tapi lama atas ufuk 22 minit. Dan keputusannya kita boleh katakan yang tepat 29 hari Ramadan. Kerana kebarangkalian awal bulan Syawal ini adalah pada 24 hari bulan Januari. Kemudian pada Ramadan tahun 6 Hijrah, sekali lagi ijtimak di bawah ufuk. Ketika ijtimak tu dah selepas ghurub, jadi bawah ufuk. Maka Ramadan mula pada 15-12 dan Syawal juga bawah ufuk, maka keputusannya tetap 30 hari pada 6 Hijriah. 7 Hijriah bawah ufuk sekali lagi untuk Ramadan dan juga untuk Syawal juga bawah ufuk, jadi keputusannya 30 hari Ramadan. Untuk 8 Hijriah Ramadan bawah ufuk dan juga untuk hilal Syawal di atas ufuk, tetapi tidak begitu tinggi, hanya 12 minit saja. Walaupun ijtimak itu berlaku pada 7.36 local time, LT local time di Madinah. Jadi keputusan boleh 29 atau 30 hari Ramadan. 9 Hijriah Ramadan bawah ufuk dan juga Syawal atas ufuk, tetapi hanya 8 minit saja. Jadi boleh 29 ataupun 30 Hijriah. Ramadan yang ke-10 Hijriah, Ramadan terakhir Rasulullah SAW, Ramadan, hilal Ramadan di atas ufuk dan juga Syawal, tapi Syawal di bawah ufuk. Maka keputusannya boleh 30 atau 29 hari Ramadan. Nah, maka saya rumusan di sini, rumusannya ialah daripada tahun 2 hingga tahun 10 Hijriah, Ramadan atas ufuk, Syawal bawah ufuk. Untuk tahun 3 begitulah atas dan bawah. Tahun 4 dia berpusing di situ. Ramadan bawah dan juga Syawal di atas dan seterusnya. Kalau kita lihat tahun 6 dan tahun 7 sama, dua-dua bawah ufuk, dan tahun 8 dan 9 sama, dua-dua kalau Ramadan bawah dan Syawal atas, dan tahun ke-10 seperti mana tahun 2 atas dan juga bawah. Dan ini membawa kepada natijah bilangan hari Ramadan bagi setiap tahun 2 hingga 10 Hijrah ini sama ada 29 ataupun 30. 29 atau 30 tahun 2 yang dikonfirmkan, dipastikan ialah tahun 4 dan tahun 5, 29. Tak boleh 30. Dan tahun 6, tahun 7, 30 Ramadan. Tak boleh 29. Jadi confirm 2 Ramadan 30 hari seperti mana waqala ba'dul huffaz, bahawasanya Rasulullah SAW puasa 29 Ramadan dan hanya 2 Ramadan saja 30 hari faqat. Jadi ini tepat pada tahun 6 dan tahun 7 Hijriah. Dan selebihnya boleh 29 ataupun 30. Nah, perkiraan kita ini adalah mengambil kira kepada parameter yang ada sekarang ini, daripada amatan bulan dan matahari. Nah, peredaran bulan kita semua tahu dia boleh berubah dahulu. Maka kita ada satu faktor namanya delta in seconds. Dan delta ini yang menentukan berapa tepatnya kejituan perkiraan tersebut. Nah, untuk perkiraan delta ini in seconds untuk 1400 tahun yang lepas, ia satu yang kita boleh andaikan saja. Kita tak boleh berikan dengan kepastian. Lama dia kemudian. Maka perkiraan yang saya bentangkan di sini tidaklah 100% tepat. Maybe 90%. Alright? Mungkin bezanya pada seminit 2. Jadi kita lihat sini, bagaimana sekarang ini 7 minit di atas ufuk tapi altitude tu kosong.
Tak masuk akal. Jadi maknanya bulan tu tak bergerak di atas ufuk 7 minit gitu, kemudian tenggelam. Jadi ada something wrong pada perkiraan tersebut. Jadi perkiraan ini dia andaian saja untuk kita tentukan. Tapi bilakah berlakunya ijtima', itu kita boleh agak dengan tepat ke belakang. Tapi untuk berada di atas ufuk, ini agak sukar sedikit. Dan ini juga telah dipastikan, maknanya bila saya bertukar pendapat dengan profesor daripada Timur Tengah di UAE, nama Nigel Gursum, Profesor Gursum, yang banyak menulis buku dan banyak artikelnya, dan dia juga maknanya bersetuju bahawasanya perkiraan untuk yang zaman Nabi ini dia tidak boleh begitu tepat sebab deltanya lari. Jadi kita boleh buat maknanya estimate, andaian begitu, plus minus maybe 1-2 minutes, plus minus maybe 1-2 degrees macam gitu. Tapi walhasil tetap dia tu berada sama ada atas atau bawah tu, itu memang kita dapat pasti kerana apa? Ijtima' berlaku selepas ghurub. Jadi dia menghasilkan natijah sedemikian. Nah, kalau kita nak pegang kepada dua kata-kata sahabat tersebut, iaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya lebih banyak 29 daripada 30. Lebih banyak 29 daripada 30. Dan ini confirmation kedua sahabat. Maka kita boleh ambil, kita boleh tukar tahun 2, 3, 8, 9 dan 10, kita boleh tukarkan kepada 29. Boleh kalau kita nak lah. Ini bukan sesuatu yang maknanya pasti. Maknanya Rasulullah betul-betul puasa pada tahun 2 itu 29. Tidak. Ini andaian kalau kita nak ikut kepada pandangan Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dah bersama dengan Rasulullah daripada tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah sehingga tahun 10. Maka kalau beliau mengatakan bahawasanya lebih banyak 29 daripada 30, maknanya 29 itu bermula daripada tahun pertama Ramadan itu atau puasa itu disyariatkan oleh Allah. Dan Abu Hurairah sampai pada tahun di Madinah tahun yang ke-6, tahun yang ke-7, ketika sampai 30 Ramadan dan dapat puasa 30 Ramadan. Kemudian selepas itu sehinggalah Rasulullah SAW wafat 29 Ramadan berturut-turut. Jadi kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu katakan, nyatakan bahawasanya aku berpuasa dengan Nabi lebih banyak 29 hari Ramadan daripada 30, kita boleh, maknanya kalau kita pegang pada kata-kata Sayyidina Abu Hurairah, kita boleh tukar tahun 8 sehingga 10 ini semuanya kepada 29. Jadi kita dah ada 1, 2, 3, 29, 4, 5, 29. Tinggal tahun 2, tahun 3 ini kita boleh pilih 29 ataupun 30 Ramadan. Jadi kita boleh, maknanya ni tahun 2, tahun 3 boleh kita pertikaikan lagi. Tapi tahun 8, 9, 10 kalau ikut hadis Abu Hurairah, pastinya iaitu adalah 29, tidak boleh 30. Jadi apabila kita dah maknanya ambil pendekatan sedemikian, dan saya katakan ini adalah ijtihad. Ini adalah pandangan, dan pandangan boleh silap dan salah. Saya maknanya sangat alu-alukan kepada para pengkaji untuk kaji lebih lanjut berkenaan dengan bilangan hari Ramadan pada zaman Rasulullah SAW ini. Kesimpulan yang saya boleh ambil ini, conclusionnya ialah, kalau kita ikut hadis yang mana 29 hari Ramadan lebih banyak daripada 30 hari Ramadan, maka tahun-tahun 2, 3, 8, 9 dan 10 Hijrah adalah 29 hari Ramadan. Sebab qala ba'dul huffaz, yang mengikut pada Ibn Hajar, sebagian daripada ahli hadis yang peringkat hafiz mengatakan hanya 2 kali saja Ramadan yang 30 hari, iaitu pada tahun 6 dan 7. Ini kita tak boleh tukar pada 29 kerana kedua-duanya adalah di bawah ufuk. Kedua-duanya bawah ufuk. Jadi tidak ada pertikaian anak bulan tu boleh dilihat ataupun tidak. Tapi yang lain semua yang bulan atas ufuk ini, kalau kita lihat di sini, kita kalau kaji data-data yang ada, dan ini maknanya keberangkalian sajalah, dia bukan sesuatu yang pasti 100%, maybe 90% accurate, maybe 80% accurate, maka pada tahun 9 Hijriah kita akan dapat nilai elongasi yang paling rendah untuk kenampakan hilal, iaitu 3.5 darjat. Dan ini pada saya sangat menarik.
Kenapa? Kerana ia sama seperti dengan kriteria MABIMS yang lama. Kriteria MABIMS yang lama, altitude hilal ketika ghurub Syams adalah 2 darjah di atas ufuk dan elongasinya 3 darjah. Dan kita lebihkan 3,5 darjah kalau sini lihat. Maka tidak mustahil kalau kita maknanya ambil 9 Syawal ini sebagai atau 9 Hijriah ni, Syawal 9 Hijriah ni sebagai data yang positif, maka dapat dilihat anak bulan pada nilai elongasi 3 darjah lebih. Sedemikian. Jadi ini juga satu pembuktian secara tidak langsung bahawasanya nilai ataupun kriteria MABIMS yang lama tersebut itu tidak salah. Apatah lagi telah dibuktikan oleh para pencerap observation di Indonesia untuk beberapa kali pada tahun 60-an dan 70-an. Saya ada data-data tersebut tu, memang mereka dapat lihat anak bulan pada nilai serendah 3 darjah. Dan juga elongasi 3 darjah ketika ghurub syams. Tapi itu sangat-sangat very rare lah. Bukan selalu berlaku. Jadi ini kesimpulan yang boleh kita ambil daripada penilaian, analisis data-data anak bulan Ramadan dan Syawal pada zaman Rasulullah SAW. Saya sudah sampai pada penghujung penyampaian saya ini dan insyaAllah sekiranya ada apa-apa boleh tanya, saya kembalikan kepada moderator OIF UMSU ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.